Baik, terima kasih kepada Puan Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Jadi kita mulakan sesi kelas kita pada malam ini dengan doa wa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Harish Quran Center, Dati Raja, tim Harish Quran Center, Puan Lina dan admin yang lain. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat meneruskan pengajian lagi bersama dengan tuan-tuan dalam kelas asas Arab dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Dan pada malam ni saya ambil peluang untuk sesi 30. Bagi saya nak bincangkan tentang bahasa Arab, tentang bahasa Arab tetapi melalui doa malam ni. Kerana saya dah rancang juga ada beberapa hari pada minggu ni kita akan berkongsi dengan tuan-tuan satu doa yang kita biasa baca, satu doa yang kita biasa amalkan setiap kali solat fardu, solat sunat, selepas solat lah kita akan baca, ada kita baca secara fardi, individu, ada kita baca secara berjemaah. Ya, jadi saya nak kita bincangkan potongan ayat tersebut pada malam ni. Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita berdoa ni, memang agama ni sebenarnya menggalakkan kita untuk berdoa memohon keampunan bagi diri kita dan bagi ibu bapa. Yang kita biasa dengar tu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan? Okay, doanya Rabbighfirli wa liwalidayya, ataupun kadang-kadang di awal tu Allahumma gfirli, lepas tu ada tambah sikit dhunubi, dan baru wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita nak bincang ayat tu kerana apa? Kalau tuan-tuan perasan, kadang-kadang bila kita berdoa ni, kita tak semestinya, kita tak baca doa tu dengan bacaan yang begitu saja. Kan, maksudnya bergantung kepada konteks lah, bergantung kepada waqi'. Kan, kalau waktu tu kita doa berjemaah, takkan kita nak baca yang bacaan begitu. Kalau kita berdoa secara berjemaah, macam mana? Kan, apa perkataan-perkataan yang kita perlu tukarkan? Mesti tuan-tuan sebenarnya pun terfikir, ya, sebab selama ni mungkin kita baca tu, ya, kita baca, kita doa, tetapi mungkin ada beberapa kaedah yang kita perlu masukkan dalam doa kita. Bukanlah maksud saya kalau kita baca doa ni dalam bahasa Arab ni, kalau kurang tepat tu maksudnya ada melibatkan dosa ke, tidaklah. Cuma bila kita berdoa ni tuan-tuan, secara asasnya perlulah doa kita itu dengan maksud yang bertepatan, kan, berdasarkan apa yang kita fokuskan. Jadi kadang-kadang bila kita berdoa ni, terutamanya doa yang tadi tu, ya, kita pun dengar kadang-kadang ada baca dhunubana, ya, rabbayani, ataupun rabbauni ke, ataupun rabbauna ke, kadang-kadang saghira, kadang-kadang sighara. Kan, kita pun kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang.
bab tu. Jadi saya nak bincang untuk kelas kita malam ni bahagian itu je. Saya boleh pecahkan kepada kita ada 3 keadaan lah. Okey, ada 3 keadaan, kita akan pergi satu-satu nanti. Okey, contohnya kalau kita lihat tuan-tuannya, doanya ini saya ada tulis sikit tapi saya pecah-pecahkan ataupun saya ada tulislah, maksudnya saya ada tulis yang ringkas-ringkas juga dan ada beberapa word dalam tulisan ni saya terpaksa buangkan sebab kita nak bincang apa perubahan yang akan berlaku kalau kita doa secara fardi, individu, kalau kita berdoa secara ramai. Mungkin selama ni tuan-tuan pun terfikir sama juga, jadi malam ni kita boleh ambil peluang. So kalau mungkin tuan-tuan ada dengar daripada Zoom ataupun dengar dari mungkin FB, tuan-tuan mungkin boleh sharekanlah ke kawan-kawan yang lain supaya manfaatnya pun kita dapat kongsikan kepada yang lain juga, insya-Allah taala. Baik. Malam ni kita nak mula dengan doa. Bila kita berdoa tu, doa untuk keampunan bagi diri sendiri dan juga ibu bapa. Contoh tuan-tuan berdoa kan, kita seorang-seorang, kita seorang-seorang, so kita berdoa kan. So ini dalam situasi fardi lah ataupun kita kata seorang lah ya. Kita berdoa seorang-seorang kan. Okey. So sebenarnya ada beberapa word yang kita kena tukar kalau kita baca secara berjemaah, kita baca secara ramai, macam itulah ya. Okey. Yang di awal ini kita tahu dia punya kalimahnya adalah Allah, Allahumma. Ya, Allahumma. Ini cerita panjanglah, cuma nanti kalau ada waktu saya akan patah balik. Okey, nanti kita akan lalukan kepada tuan-tuan. Cuma Allahumma ni kalau perasan daripada sudut terjemahannya, kalimah Allahumma itu adalah maksudnya sama dengan macam mana kita faham Allahumma tu, dia sama dengan ya Allah. Dia sama. Sama. Allahumma, ya Allah, samalah maksudnya wahai Allah ataupun ya Allah. Okey, baik. So sebarang mungkin respon tuan-tuan boleh sharekan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Okey, wahai Allah ya. Okey, kadang-kadang tuan-tuan akan nampak kita tak baca wahai Allah ya. Kita baca dengan Rabbi. Betul tak? Kita baca dengan Rabbi. Rabbi ni sebenarnya kalau pada tulisan ni Rabbi, tuan-tuan akan nampak kalimah Rabbi tu dia daripada Rob, ya, Rob dengan ya baris mati ni, ya, yang ya baris mati ni ada pada kita punya bahagian yang ya tu melibatkan apa? Okey, itu melibatkan itu ada melibatkan yang dhamir kan. Jadi hari ini tuan-tuan akan nampak kita akan fokus pada dhamir ni. Ya, dhamir maksudnya apa? Kata ganti nama. Kan kita nak doa kepada kedua orang tua ni guna apa sebenarnya? Apa perkataan yang sesuai kan? So yang Rabbi tu dia ambil daripada yang ataupun diserap daripada yang ini sebenarnya. Ya, yang ini yang ya baris mati ni. Sebab ia merujuk kepada aku, so dia pun yang versi yang melekat, ya, dia attach. Jadi no wonder lah kita nampak kalimah Rabbi ni yang dituliskan ni warna kuning ni, pada asalnya dia begini, Rob, Tuhan, ya, gabung dengan ya jadi Rabbi, ya, tapi dikatakan ataupun dalam situasi ni ya, dalam situasi ini pada tulisan min haitsil kitabah, daripada sudut penulisan, yang ya baris mati itu yang kita faham dhamir tadi kan tuan-tuan ya, yang kita faham dhamir tu, yang aku tu daripada sudut penulisan digugurkan, penulisan makna tak gugur kan. Rabbi, sebab tuan-tuan baca Rabbi, kita tak baca Rabbu, kita tak baca Rabbah kan, sebab kita boleh fahamlah
secara tabi'inya ataupun secara naturalnya. Tadi Ustaz cerita Rabbi macam ni. Okey, Rabbi macam ni. Dan kalau kita pecah-pecahkan dia dua kan, maksudnya dia Rabbi dengan ya baris mati, Tuhanku. Ya, Tuhanku. Tapi kita tahulah yang ya baris mati ni dia sebelumnya kena baris bawah kan. Ya, li sadri wa yassir li amri, dia macam tu kaedah dia kan. So daripada sudut penulisan, daripada sudut kitabah, writing, yang ya itu, yang ya mutakallim, ya aku itu writing, tulisan yang digugurkan. Makna gugur tak ada. Al-makna maujud. Maknanya ada. Ya, tapi dia punya kitabah, dia punya tulisan itulah. Itu sebab kalau ada buku doa, cuba tuan-tuan perhatikan. Dia tulis macam ni. Kadang-kadang ada start dengan Allahumma. Lepas tu terus doa. Kadang-kadang ada Rabbi. Mana-mana sama je. Ya, okey. Jadi ya, Rabbi itu wahai, ya, wahai Tuhanku. Saya cuba berfokus pada perbincangan kita, tak mahu bincang luar, kita nak optimumkan pengguna waktu. Ya, nanti tak dapat habis dengan tuan-tuan, nanti ada gap, nanti agak mengganggulah kan. Jadi kita fokus apa yang kita nak bincang malam ni, itulah yang saya akan ketengahkan. Dia ada banyak lagi, cuma itu dulu. Okey, baik. So, okey, Rabbi, tulisan macam ni. Then, ada kalimah ighfir, ya, Rabbighfir ataupun Allahummagfir. Okey. Ini sebenarnya yang ini. Okey, ini. Okey, dia yang awal alif tu dia hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ni alif ada kepala sod tu. Ya, kalau tuan-tuan tengok pada Al-Quran, nak cam hamzah wasal ni dia alif, dia dalam perkataan dia awalnya ada alif, alif tu ada kepala sod atas dia tu. Itu hamzah wasal lah. Nah, macam ni ya, contohnya. Allazi ni alif, nampak tak ada sod ni? Itu hamzah wasal. Nama hamzah tapi tak ada hamzah pun. Dia wasal. Ni nampak ada sod tu. Ya. Okey. Apa yang kita nak bincang adalah kalimah ni kalau baca Allahummagfir. Kan, Allahummagfir ataupun Rabbighfir. Right. Okey, tu. Okey. So kita cerita-cerita dengan tuan-tuan, itu kalau baca teruslah. Kalau baca satu-satu, kita nak baca apa? Aghfir, ughfir, ighfir. Tuan-tuan ada nak kongsi jawapan? Kita nak baca apa? Kita baca aghfir ke, ya, ughfir ke kan? Apa? Sebab hamzah wasal ni kawaidnya apa? Lihat kepada okey, terima kasih yang kongsi jawapan ighfir. Kita lihat kepada al-harakah fil haraf al-thalith kan, baris pada huruf yang ketiga, ya. Kalau nak bariskan hamzah wasal dia pada baris huruf ketiga baris bawah, so alif pun kena baris bawah juga. Jadi kita baca ighfir lah. Okay, ighfir. Nak tanya sikit dengan tuan-tuan, ighfir ni tuan-tuan dah lalu dengan kita, ya, dah hampir halqah al-thalathin, dah hampir episod ke ataupun siri yang ke-30. Ighfir ni apa jenis perkataannya tuan-tuan? Ya. Kita dah belajar banyak ni. Cuba recall balik kan, Ustaz ada bincang kalau word itu kita perhati dia ada hamzah wasal. Okey. Dan dia ada baris mati ujung kan. Biasa dalam konteks doa kan. Barik, berkatilah, ataupun istilahnya kita kata contohnya urzuk, ya. Doa irham, ighfir. Bila doa, bila minta ke Allah, perkataan Arabik dia bentuk ada hamzah wasal, tapi biasanya dia di hujung tu baris mati. Apa jenis perkataan? Fi'il amar. Ya, terima kasih yang kongsi jawapan, ya, semua. Okey, fi'il amar. Itu jangan miss lah tuan-tuan. Ya, kalau tak berapa nampak,
boleh tengok pada modul dan modul ni saya mohon maaf kalau kurang respon sebab saya terima banyak mesej juga. Nanti kalau free saya respon dengan tuan-tuan tentang modul ni, tapi apa-apa tuan-tuan maklumkan pada kita ya. Saya akan cuba respon secepat yang boleh sebab setiap hari saya terima macam-macam soalan berkaitan bahasa Al-Quran, jadi saya harap tuan-tuan boleh fahamlah ya. Jadi tak apa, just bagi tahu saya, nanti saya cuba respon dengan tuan-tuan ya, secepat yang boleh lah ya. Baik, ni dia masuk ni tuan-tuan, ni dia masuk area sini pada modul ya. Ini dia ada, dia amar lah ya, amar permintaan, request, dan ada lah ya, lah, kan ataupun kanlah, itu sepintas lalu berkaitan dengan amar. Okey, baik. Ada dhamir apa? Kita berdoa ni mesti doa kepada siapa tuan-tuan? Kan kita mestilah kita berdoa ni kepada Allah kan. Jadi kita minta kepada Allah, engkau so no wonder lah setiap kali kita doa bentuk verb dia amar, hujung baris mati ada apa? Ada, ni tengok ni, saya cross ni. Ada anta. Kan? Okey. Ni. Belajar bahasa Arab, ta'allumil Arabiyyah abr ad-du'a. Maksudnya through doa lah tuan-tuan. Kita hari ni kita bincang luas sikit. Ya? Okey. So, jelas ya maksudnya dia ighfir. Saya tak mahu melirik sangat, kita waktu cukup-cukup je. Ya, tuan-tuan. Okey. Inilah macam-macam saya nak bincang. Tapi itulah saya cuba fokus. Ya, kita cuba berfokuslah tuan-tuan ya, insya-Allah. Okey. Wahai Tuhan ataupun tadi Tuhanku ya. Okey. Tuhanku, okey. Ada juga yang kata sebenarnya bila sebut Rabbi ni, Rabbi bermaksud ya Rabbi, wahai Tuhanku, macam tu. So mana-mana samalah. Bila dikatakan disebut Rabbi ni, bila kita baca Rabbi syrahli, Rabbi ighfir, Rabbi tu maksudnya ya Rabbi. Dengar Rabbi, Rabbi ighfir, Rabbi. Ya Rabbi maksudnya wahai Tuhanku. Tuan-tuan tahu kan mandatangku, kenapa buang ya? Tengok balik. Ighfir, apa maksudnya? Okey. Ampunkanlah ya. Ampunkanlah oleh engkau, sebab kita tahu bahawa kalimah ighfir ini amar yang berasal daripada ghafarah ya, berasal daripada ghafarah. Yang ini saya ada waktulah saya nak tunjukkan, perlu tunjuk sebenarnya kepada ibu-ibu ayah-ayah ya. Okey, ni nampak ya, ghafarah ya. Okey, ghafarah. Okey, dia punya yang kita kata kataka tu ya, pattern kosong ujung baris atas, ada huwa, fi'il madhi, pattern kosong ya. Ampun ataupun kita kata memberi keampunan, begitulah. Okey, baik. Jadi ighfir ini ya, ighfir ini yang amar, sebab amar biasa baris ada hamzah wasal, ujung baris mati ada anta. So kita kata ampunkanlah ya oleh engkau, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mudah terjemahnya ampunkanlah lah, macam tu ya, ampunkanlah. Okey, masih lagi kita banyak yang kita perlu ceritakan pada tuan-tuan ya, terutamanya pada aspek ni lah ya. Okey, Allahumma ataupun Rabbi fir kan, Rabbi fir. Okey, ini kita doa seorang-seorang. Tuan-tuan baca apa kalau seorang-seorang? Lana ya, Lina. Kita doa kalau seorang-seorang, kita akan baca lam tu. Okey, lam ni yang haraf jar ya, untuk ataupun bagi. Kita nak ambil, kita still ambil ya, still ambil yang ya ni lah. Okey, yang ya ni. Tapi saya nak cerita sikit, ini cukup penting. Okey. Okey Ustaz, kita ambil
kita ambil ya baris mati kan, kita doa. Okey. Tuan-tuan ingat tak saya pernah share sebelum ni, kalau ini ada penggunaan huruf jar kan? Okey, ada penggunaan huruf jar, ya, li ataupun la kan. Okey. Ustaz ada bincang dulu, kalau rasanya kalau la ni Ustaz, kalau kita guna la, kan ke kalau kita guna la ni dikatakan kalau lamnya baris atas, huruf jar kalau melekat dengan dhamir. Kan tuan-tuan, macam lana, ya, lana a'maluna walakum a'malukum, ya, laha, lahu, la. Okey. Yang li Ustaz kata untuk apa-apa isim tapi selain ya, selain dhamir. Selain dhamir. Okey. Ni kita nak tanya pada tuan-tuan. Kan ni macam lain je. Apa daripada konteks, sebab Ustaz ada cerita, okey, lana, laka, apa semua tu dia attach dengan dhamir. Saya kenal dhamir. Dan kalau kalau li ni macam lillah, untuk apa-apa isim selain dhamir, lil kafirin, lin nazirin, lillah, lil muslimin, kenalah. Okey. Tapi kita doa sekarang, ya, untuk seorang, aku, ya, aku mana tadi, ya, aku, okey, ya, aku, okey, aku, okey. Bila guna yang ya ni dhamir kan, yang ya ni dhamir yang kita letak warna kuning ni, okey, sepatutnya kena guna dalam baris atas kan tuan-tuan. Ya, kenapa kita tak baca lai? Kan ni Ustaz kata ni kita guna ya baris mati aku, kena guna lam lah, lam baris atas lah, lana, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma kan, lakum, lana. Kenapa bila attach dengan ya baris mati kita tak baca lai kan? Allahumma fir lai, rabbighfir lai. Dia bukan soal bunyi tuan-tuan. Yang ini sebenarnya, okey, ini sebenarnya asal yang kita baca li apa semua tu, itu memang ialah li, tapi asalnya lai begini. Okey, lai dia punya asal. Tapi kan kita faham kalau guna ya baris mati, ya, sebelumnya, betul tak? Memanglah guna la, ataupun kalau guna ya dhamir kena guna la. Okey. Lai baris atas, okey. Tapi kan guna ya baris mati kan ada kaedah lain. Kan kita faham ada kaedah lain kalau guna ya baris mati, nak tak nak sebelumnya kena baris bawah. Betul tak? Bisrohli, sadri tu sebab ri, amri, li, lisani, ni, qauli, li. Dia tak dengar qaulai, qaului. Sebab kaedah menyebut apa? Ya baris mati, ya, aku, kalau aku sebelumnya mesti kena baris bawah. Itu sebablah kita baca li. Kaedah tak tukar, kaedah tetap. La huruf jar baris atas guna kalau dhamir, lana, laka. Tapi untuk ya baris mati dhamir, ada kaedah yang kita kena tambah. Itu sebab tuan-tuan baca li. Okey. Sebab yang lam baris bawah ni biasa kita jumpa bila attach dengan isim selain dhamir. Contoh isim Allah, lillah. Isim al-kafirin, lil kafirin, lil alamin. Boleh ya tuan-tuan? Nampak macam simple, tapi kalau kita lihat, kita kena tengok satu-satu lah baru kita jelas ya beza tu. Okey. So kita pun bacalah, okey. Allahumma ataupun rabbighfir li. Kan kita baca li. Sebab ni doa untuk seorang ni, ya. Okey, mana tadi terjemahannya? Okey. Terjemahan. Alright, okey. Saya terjemahkan kat sini. Ampunkanlah oleh Engkau Allah, ya. Li, apa maksud li, ya? Untuk, ya, untukku, ya. Okey.
untukku ataupun bagi untukku ataupun bagiku. Ya, okey. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ya ampunkan apa sebenarnya untuk kita ni? Ya, dzunub ya, dzunub dzunub ni ya. Tuan-tuan, apa maksud dzunub? Apa makna dzunub? Dzunub bererti dosa. Kan dosa. Dia jamak. Ya, jamak daripada apa? Kalau satu dosa apa? Tuan-tuan, biasa kita dengarkan, okey? Kalau satu dosa disebut, mungkin ada tuan-tuan nak berkongsi jawapan, ahlan. Okey, kalau satu dosa zanbun, ya, zanab. Arab dia waqaf je, zanab. Ini saya share kot, ya. Kalau satu dosa zanbun, kalau jamak plural, jamak taksir, dzunub. Ya. Kak ada zikir kan? Fa innaka ghafirudz dzanbil azim. Kan, maka sesungguhnya engkau Allah ya maha mengampunkan dosa-dosa besar. Kan? Ghafirudz dzanbi. Dzanbi ni janganlah tengok yang fi'il, kita nak ambil isim. Fokuslah yang isim. Kan? Tuan-tuan ambil yang isim. Nampak tak ni? Ini zanabun bukan, dia ini kalau nun baris atas ni tuan-tuan, ini ekor. Nampak tak? Zailul haiwan. Kalau zanab nun baris atas, nun bil fathah, zail ni ekor, tail. Zailul haiwan. Itu bukan itu yang kita nak. Ni nunnya baris mati. Dia tak kat sini. Okey? Dia nunnya baris mati. Ya, okey. Ni dia macam tak tun sangatlah tuan-tuan ya. Sekejap. Okey, ni dia baris atas. Ni yang kita nak. Ni. Tuan-tuan bayangkan bahasa Arab ni kalau nun baris atas kan. Tadi zanab, dia sebut apa tadi? Zailul hayawan. Ekor haiwan. Ini zanbun. Ghafirudz dzanbi fa innaka ghafirudz dzanbil azim. Kan? Dzanbi satu dosa, banyak dzunub al-jama'. Okey. Baik. Tu selingan-selinganlah ya untuk tuan-tuan. Okey. So ini so that's why kita baca dzunub ya, dzunubi. Okey, dzunubi. Ke tuan-tuan nak baca dzunubai. Dzunubui. Ini kita doa seorang, kan? Kita doa seorang. Tuan-tuan gunalah yang baris ataupun kita gunalah yang ya baris mati ni. Kan? Okey. Kita gunalah yang ya baris mati ni. Okey. Baik. Jadi bila guna yang ya baris mati ni, dia maksudnya kita tahu tadilah bila guna ya baris mati, sebelumnya dia mestilah kena baris bawah kan. Tadi baru bincang kalau guna ya baris mati, dhamir muttasil aku sebelumnya kena baris bawah. Takkan ku tuan-tuan nak baca dzunubai itu sebab kita baca dzunubi. Sebab kita baca dzunubi tak baca dzunubui, dzunubi, dzunubai. Kita tuan-tuan tahu kaedah? Kalau yang ya baris mati aku sebelumnya kena baris bawah, ikut je lah. Kan? Mungkin ada yang bertanya lah ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya tu dia perasan juga ya. Ini ada dua ni ya, kalau dhamir muttasil kata ganti nama yang versi yang melekat yang memberi makna aku, ada yang ya baris mati kan, ada ni juga ni ya. Kadang-kadang kita dengar ni ya, rabbighfirli ya, warhamni ni wajburni. Kalau kita duduk kan lepas kita sujud tu kita duduk kan, okey, duduk antara dua sujud kan ya. Okey. Jadi bila kita kata istilah doa yang kita baca
ketika duduk antara dua sujud tu al-julus baina sajdatain, kan kita baca Rabbi fili warhamni ini. Okey. Maaf masalah internet saya ni. Hari dua ni dia tak berapa baik sikit. Okey. Okey, tadi kita bincang tentang apa tadi? Tentang tentang kalimah tang tadi ya. Kalau tuan-tuan perasan dalam kita baca doa, kalau kita doa ketika kita duduk antara dua sujud, kita banyak sebut ni kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'af sampai hujung kan ni. Itu aku tu. Aku. Okey. So apa beza dia kan? Maksudnya bila kita guna yang ya baris mati ni, bila kita guna ni. Okey. Macam mana? Yang ya baris mati ni bila kita guna? Ya. Yang ya baris mati ni. Aku ni kalau nak kata aku dhamir muttasil, aku kita gunakan ya baris mati bila waktunya, okey. Kalau dia melekat, okey, kita kata kalau dia kalau yang ya baris matinya kita guna kalau dia attach ya, dia melekat dengan dia melekat dengan kita kata dengan isim, dengan isim ataupun haraf. Okay. Contoh tuan-tuan nak katakan keretaku, kan kereta kan isim, so kereta misalnya sayyara, so sayyarati contohnya. Itu sebablah kalau tuan-tuan perasan ya, yang li ni ya untukku, ya untukku kan, ya untukku. Okey. Tu sebab kita gunakan tu sebab kita baca ataupun kita gunakan yang ya baris mati. Sebab yang ya baris mati ni digunakan kalau melekat dengan haraf. Kan lam kan haraf, haraf jar. Kan? Tu sebab baca ya dhunubi. Kita tak sebut contohnya lah ya, contohnya kita tak sebut contohnya dhunubi ya, kita nak kata aku kita kata ni kan, ya ni kan. Dhunu ya, contohnya dhunubini ke bunyinya pun dah lain lah, cuma saya nak kata kat sini kita tak sebut macam tu meskipun ni aku sebenarnya ni tu aku. Okey. Jadi apa kiranya kita baca dhunubi ya, dhunubi ni kita gunakan yang ya baris mati sebab ya pada li tu guna ya baris mati aku, pada dhunubi guna ya baris mati aku, kerana yang ya baris mati ini digunakan kalau melekat dengan isim dhunub, isim dosa-dosa ataupun haraf ya, li contohnya. Ini sekadar kita nak faham kenapa kita gunakan yang ya baris mati. Kita tak gunakan yang ni. Pada modul ni Ustaz tulis ni pun aku. Yang ni ya, tuan-tuan nampak ada ni aku ni bila kalau ni tu kita attachkan kalau ni aku tu dia attach dengan fa'il, verb. Nanti kita akan jumpa. Okey, so clearkan tuan-tuan ada kena nampak dua ataupun aspek tu pula bila waktu guna ya baris mati, bila waktu guna ni. Kalau yang ya baris mati ni kalau lekat dengan isimnya contohnya dhunub ya, lekat dengan haraf lam memang kena guna. Okey, baik. Kemudian dah bincang tadi ya Allahumma, dah bincang Rabbi, dah bincang Amar, beza guna la, beza guna li, beza ya baris mati, beza ni, aku, perkataan dhunub, dan kita boleh compile maksud lah. Okay, kita compilekan maksud dia. Okay, ampunkanlah oleh engkau Allah untukku ya dhunubi. Apa makna dhunubi tadi? Ya,
Apa maksud zunubi tadi, tuan-tuan? Ya, dosa-dosa, ya, dosa-dosa ku, kan, dosa-dosa ku. Boleh sebenarnya kalau tuan-tuan, yelah, doa ni ada terjemahan. Ya. Tapi kalau kita sebagai kita yang membaca, kita mesti nak tahu jugalah kan apa. Ini terjemahan Melayu ni untuk apa. Kita baca doa, okey, ada terjemahan, kita nak tahulah ini perkataan ni untuk terjemahan Arab, terjemahan Melayu ni untuk perkataan yang mana. Kan macam itulah secara umumnya kan. Okey. Baik. Kemudian kita nak bincang tentang ini yang kritikalnya ni di sini ya. Okey. Waliwa, okey, ini wa. Okey, wa. Dia sebenarnya wa ni satulah. Okey, wa ni satu. Ya, haraf ataf ya. Dan sebab kita berdoa, kita doa bukan saja supaya Allah mengampunkan dosa kita, tetapi dosa kedua ibu bapa kita. Kan ini kalau doa seorang-seorang ya, tuan-tuan, kita akan baca begitulah. Okey. Kita baca macam mana? Kalau seorang-seorang tu contoh, tuan-tuan baca, tuan-tuan lepas habis solat, so kita seorang-seorang kita berdoa kan. Okey, kita baca okey, waliwa ya. Ni waliwa hidayah. Ini biasanya kita tertukar-tukar. Ya, kenapa? Tuan-tuan akan nampak ada saya pernah dengar lah. Okey, ni tengah apa? So kita semayang kan. Kita semayang. So bila semayang tu kita doa ramai-ramai ni. Tapi yang contohnya mungkin orang yang baca doa tu dia baca waliwalidayah. Kan jadi macam kita sebab kita faham sikit-sikit apa yang kita baca tu, kita faham sikit perkataan. Jadi bila kita dengar tu rasa macam ada tak kenalah. Kan sebab doa kena bergantung kepada konteks lah. Kan. Jadi ini kalau seorang betul lah. Nanti kita akan bincang kalau ramai tu macam mana. Okey. Ini saya nak bincang sikit macam mana dapat perkataan liwa lidai ni dia berseliratkan, dia ada bergabung kat situ. Okey. Ya, liwa lidai ni berapa perkataan tuan-tuan? Sebenarnya tu, ya. Nampak macam satu je tu, liwa lidayah, boleh kongsi tak? Kalimah liwa lidai ni mungkin yang menonton tuan-tuan mungkin boleh kongsi jawapan liwa lidai tu macam mana syarah dia? Okey, dia berapa kalimah? Kam kalimah al-mawjudah fiha? Okey, 3. Okey, 3. Liwalidayah tu 1, 2, 3. Okey, 3 lah. Kan 3. 3. Okey, 1. Okey, li ni. Tadi baru bincang dengan Ustaz Li. Kan guna li. Bila waktu guna li haraf jar tuan-tuan, kalau lepasnya isim, apa isim yang selain dhamir. Tuan-tuan nampak tak dia applicable sekarang? Itu sebab guna li. Sebab dia dekat dengan isim walidayah. Walidayah ni bukan dhamir. Itu sebab guna lam bagi bawah li. Sebab li guna kalau melekat dengan isim selain dhamir. Kan? Okey, tu kita dah nampak. Walidayah tu macam mana pecah tu? Sebenarnya. Okey. Dia sebenarnya tuan-tuan akan nampak ya, dia sebenarnya dia begini. Ini saya bincang pada perkataan tu teruslah ya. Sebenarnya asalnya adalah ya wa dia asalnya begini. Walidai ya, walidai ni ya, dia begini tuan-tuan. Kalau satu okey, kalau kita kata seorang bapa, Melayu biasa sebut walid. Walid kan bapa kan? Okey, bapa. Walid bapa. Okey. Walid seorang bapa. Okey. Kalau dua dia tu kita akan dengar dia akan jadi walidani ya, ataupun akan jadi walidaini macam itulah. Okey.
Sebab kita tengok pada bahagian ini. Okey, pada yang inilah. Kan kalau satu, Walid satu, seorang bapa. Okey. Kalau dua tu tambahlah kan walidani, walidaini. Tapi tuan-tuan kena faham dalam bahasa Arab ni, kalau walidani, walidaini ni dia bukanlah maksud dua bapa. Dia dua tapi maksudnya apa? Seorang ibu dengan seorang ibu dan seorang bapa macam tu. Maksudnya dua orang lah. Dia bahasa Arab dia macam tu. Dia bukanlah bererti, okey, kalau ialah konteks maksudnya walid seorang bapa, okey. Kalau ada orang memanglah sebut walidani, walidaini, tapi sekarang ni walidani, walidaini ni kalau doa tu bukanlah maksudnya dua bapa. Kan maksudnya dua orang. Mohon maaf sangat, saya share. Okey. Right, tadi saya stop sampai mana tadi tuan-tuan? Okey, yang ini kan. Walidani dan walidaini. Okey, maksud saya tuan-tuan akan nampak macam ni saya nak kata, Arab sebut dua bapa pun boleh walidani, walidaini, tapi dalam konteks penggunaan yang biasa. Bila sebut walidaini bukanlah maksudnya dua bapa. Kan dua orang, seorang ibu, seorang bapa. Ya, seorang ibu, seorang bapa. Okey, kira dua orang lah. Okey, jadi sini, okey, di sini dia gunakan yang walidaini ni. Okey, dia gunakan yang walidaini ni. Okey, dia gunakan yang walidaini tu, so dia pun gabungkan kan. Okey, wa dan li untuk haraf jar, dan aku juga memohon keampunan dan ampunkanlah. Bila sebut wa ni dan maksudnya dan ampunkanlah li kan dosa li untuk walidaini, untuk kedua orang tua kan, untuk kedua orang tua maksudnya kedua ibu bapa lah. Tuan-tuan pegang walidaini kedua kedua ibu bapa. Okey, persoalan dia mana datang sabdu ni kan, betul tak tuan-tuan? Ni mana datang sabdu ni, dia macam ni. Saya tak ada nak cerita dengan tuan-tuan kenapa dia pilih. Sebab kita belajar ni ada tadi, okey lah kita tahu kalau dua walidani, walidaini, kenapa dia pilih pilihan yang kedua, tu nantilah saya cerita dengan tuan-tuan, sebab sekarang kita nak fokus tentang doa tu kan. Okay, so saya kata sekarang ni kita pilih pilihan kedua ibu bapa. Okey, baik. So dia nak gabung, kita nak kata kedua ibu bapa ku kan, betul? Kedua ibu bapa ku. Okey, ku ni tuan-tuan nak guna apa? Ustaz kata kalau ku ni dia ada dua, kita belajar kita nak guna dhamir muttasil. Kalau ku ni dia ada dua, satu ada yang ya baris mati kan, lagi satu ada ni yang macam kita belajar. Jadi kita nak guna yang ya baris mati ke kita nak guna yang ni? Kan kita tahu tadi kalau guna yang ni aku dhamir muttasil, kita gunakan ni tu kalau dilekatkan dengan fi'il. Kan sekarang ni tuan-tuan nampak dia nak di-attachkan dengan walidaini, kedua ibu bapa. Kan jadi kita gunakan yang ya baris mati ni lah, betul. Okey, bila guna ya macam ni,
kita pun pelik kan. Ustaz, kenapa dia macam bila kita gabung ni dia jadi liwa liwa lidiani, macam tu kan. Sedangkan doa ada sabdu pula. Okey. Ni kita nak cerita dengan tuan-tuan. Okey. Nak cerita apa? Dia begini. Kalau lihat kat sini, okey, kalau kita perhatikan kat sini dia ampunkan dosa li untuk walidaini, ya baris mati kita nak bagi terjemahan kepada dosa kedua orang tua ataupun kedua ibu bapaku. Tuan-tuan akan nampak komponen macam ni kan. Macam mana boleh terhasil sampai kita baca liwalidaya tu, ya, yang ya sabdu tu. Okey, dia begini. Bila kalimah walidai ni, ya, bila kita kata kalimah walidaini ni, okey, kan kalimah walidaini ni kan dia dia yang word walidaini ni kan dia nak menjadi bersandar sebab kita nak sebut walidaini kedua ibu bapa siapa? Kedua ibu bapa siapa? Okey, jadi itu sebablah kita akan kita akan jadikan dia mudhaf, ya. Dan bila dia mudhaf ni tuan-tuan, okey, saya nak cerita sikit. Kalau perkataan tu dia musanna, ya, perkataan tu dia musanna, dia ada alif nun, ada ya nun. Perkataan tu dia jamak, ya, dia ada waw nun, ada ya nun. Okey. Kalau perkataan tu dia musanna, dia jamak, dia ada alif nun, ada ya nun, ada waw nun, ada ya nun. Dia nak mudhaf, dia nak bersandar kepada sebelah. Contoh macam walidaini, ya, dia musanna, ada nun, ya, dia ada ya nun. Dia nak mudhaf kepada, bersandar kepada ya baris mati aku. Dia mudhaf ni kita faham apa? Bersandar. Dia tak boleh ada apa? Alif lam, tak boleh ada tanwin. Lagi satu syarat dia, ya, saya sebut dia lagi satu syarat dia. Kalau kalimah tu tuan-tuan nampak dia musanna, dia jamak, ada alif nun, ada ya nun, ada waw nun, ada ya nun kan. Dia nak sandar kepada sebelah, mudhaf kepada sebelah. Yang nun-nunnya, nun musanna, ani, aini, nun jamak, una, ina, nunnya kita kena gugurkan. Kita gugurkan. Tuan-tuan tengok ya apa jadi. Bila gugurkan, okey, dia jadi macam ni kan. Nampak tak? Dia ada dua ya. So kita tahulah, patutlah ustaz ada sabdu. Sebab sabdu ni apa? Sabdu kan melibatkan dua gabungan huruf yang sama kan. So bila bila ada dua ya tu, dia gabungkanlah. Kan bila dia gabungkan tu, dia tambahkan sabdu dan dia letakkan baris atas macam tu. Okey, liwa lidaya macam tu. Jadi hilanglah dia punya nun. Tuan-tuan tahu asalnya walidaini, kedua ibu bapa, macam mana buang nun, ya, sebab dia mudhaf, lepas tu tinggal nun tu dia tinggal, bila nun tinggal ada dua ya kita gabung. Sebab tuan-tuan dengar liwalidaya. Tu sebab kalau kita doa ramai, ini kita doa ramai-ramai. Contoh tuan-tuan, saya imam, saya doa, saya mengimamkan doa, lepas tu saya baca liwalidaya. Apa yang tuan-tuan faham? Ini umpamanya berdoa untuk kedua orang tua, kedua ibu bapa saya saja. Itu sebab doa kita kena, yalah tuan-tuan, kita doakan, jadi sebaiknya kita tahu apa yang kita doakan. Macam tu. Ya. Walidayah. Doa ramai walidayah. Tak kejadi dia pelik kan. Dan ampunkanlah dosa untuk kedua orang tua ataupun kedua ibu bapaku. Kan. Tapi saya doa ni sepatutnya kena ramaikan. Kita kena tukarkan kepada bentuk, kepada isim yang ibu bapa tu bentuk banyak ke, guna dhamir-dhamir yang banyak ke, barulah sesuai macam tu. Okey, baik.
Kita waktu tak berapa cukup sangat tuan-tuan, tapi saya cuba juga bincang mana yang boleh. Okey, ni dah bincang ya. Liwa lidaya tuan-tuan jelas ya. Okey. Kita bincang yang seorang dulu. Okey. Ni pun sama ya. Ni saya teruslah masuknya warham. Kan warham. Okey, kita doa ya warham. Okey. Dan kita tahulah perkataan wa ni satu, dan ini yang kalimah ni tuan-tuan nampak ya, kalimah yang saya letakkan warna hijau ni sama tak dengan tuan-tuan baca tadi yang rabbighfir, ighfir. Sama tu maksud saya, tengok dia punya bentuk. Bentuk mestilah nampak sama. Tuan-tuan kan, okey? Mestilah kita kata nampak sama. Ya, ada tadi baru Ustaz bincang ini perkataan awal ada alif hamzah wasal, hujungnya ada ya baris mati, so melibatkan hujung ada melibatkan baris mati, jadi melibatkan fi'il. Fi'il apa tu? Kan. Okay, kita kata tetaplah ya, yang warham tu wa ni satu, yang ini kita bariskanlah. Okay. Kita baca apa? Arham, urham, irham. Okey, tuan kongsikannya. Irham. Ya, irham. Okey, irham. Kenapa? Sebab depends kepada ya, irham ni alif tu hamzah wasal. Nak bariskan lihat kepada baris huruf ketiga. Baris huruf ketiga baris atas, maka alif kena baris bawah. Irham, ij'al, irfa. Apa lagi? Contohnya kan macam iqra, itulah tuan-tuan, bunyi ir tu tak adalah kalau sebab kita dah baca kan alif hamzah wasal ni kan kita hilangkan bunyi kalau dia dah ada huruf sebelum. Warham, taklah baca wa irham, warham. Tapi kalau baca wahid, kalimah fa kalimah, wa satu irham satu irham. Okey, tuan-tuan dah kenal amar kan? Ada hamzah wasal ujung baris mati kan? Apa dhamir dalam? Berdoa kepada anta, ya? Engkau. Allah. Mula kita doa tu warham, tuan-tuan terbayang kita apa? Kita belajar ya, dan itu amar ya, ada maksud ya, sebab amar adalah ya, ada ibualah rahmatilah, sebab kita doa rahmatilah ya, oleh engkau Allah ya. Rahmati apa? Okey, kita doa kalau seorang ya, rahmatilah ya kepada kedua ibu bapa kita kan, kepada mereka berdua. Kepada mereka berdua kan, tuan-tuan, kita doa, so kepada mereka berdua tu kita ambil lah yang ya dia berdua ni. Okey. Ada kelas dia tanya kan, okey, ustaz ni yang Huma ni kan, Huma kita belajar ustaz, Huma ni dia apa? Dia berdua lelaki kan, dia berdua lelaki, lepas tu ada dia berdua perempuan kan, ni ada dia berdua perempuan. Ni macam mana kita nak doa kalau ada seorang ibu ya, wanita, lepas tu ayah lelaki, macam mana kita nak guna? Kita guna juga yang Huma lah. Sebab Huma ni dia berdua lelaki, dia berdua perempuan, satu lelaki, Huma juga. Macam tu. Ya, tu sebab kita baca warham apa? Warhamhuma. Kan warhamhuma. Tuan-tuan bayangkan kalau contoh imam tu ya, imam ni kan contoh kan imam kan dia mengimamkan ramai. Lepas tu baca warhamhuma, contohlah. Kan kita tahulah maksudnya ia doa, tak ada isu dosa tapi ialah maksudnya mungkin ada kurang kan, sepatutnya kena guna yang ramai seumpamanya lah kan. Huma dia berdua je. Kan maksudnya ibu bapa imam tu lah kita boleh kata. Kan maksudnya kedua Huma, mereka berdua, kedua ibu bapa imam tu. Umpamanya lah, sebab kita tahu, sebab tuan-tuan faham perkataan tu apa maksud dia.
Sebab bila baca doa ni, tuan-tuan akan nampak lagi baik kalau kita ada sikit sebanyak asas bahasa. Ya, doa dalam bahasa apa-apa pun Allah tahu, Allah faham, ya. Tapi bila kita doa dalam bahasa Arab, faham-fahamlah tuan-tuan kan, kita kena sebaiknya ikutlah kaedahnya. Biar doa tu baik, sampai kita pun dapat fokus dengan doa kita dapat menghayati apa yang kita doa, macam tu. Ya, bila doa seorang-seorang, Allahumma ghfir li ataupun rabbighfir li dhunubi wali walidayya, ya. Ya, warhamhuma, tuan-tuan terbayang yang kita belajar. Nanti salah satulah tengok baru untuk orang, tuan-tuan. Sebab saya kata nanti adalah kita nak bincang dengan tuan-tuan. Okay, nanti ni ya, macam mana untuk yang ramaikan kita ubah sikit-sikit je. Okay, ni kita sambung. Ya, kama. Ini kama ni, ya, kama. Kita kata ka ni seperti, ma ni apa yang, isim mausul, tapi kita terjemahkan kama ni seperti mana ataupun sebagai, sebagaimana lah, macam tu. Okey. Okey, ampunkan untukku dosa-dosaku, ya, dan dosa kedua, ya, waliwa, ya, dan dosa kedua ibu bapaku, ya, warhamhuma, dan rahmatilah, ya, ya, mereka berdua, ya, kama, ya, okey, seperti mana, ya, ya, okey, dan seperti mana. Rahmatilah ni kita boleh kata kasihilah, ya, kita minta Allah untuk berikan rahmat ataupun kasih kepada kedua ibu bapa kita, ya, kama, ya, seperti mana, ya, seperti mana. Ini biasanya ya, tuan-tuan akan dengarlah, ya, biasanya akan tertukar-tukar, ada baca, ya, ya, mungkin ada baca robba, ya, robbayana, ya. Saya ada terdengar juga, ya, robbayana, pun kita kata ada juga yang ini pun boleh juga, bergantung kepada konteks. Sekarang ni kita nak faham sikit perkataan ini, ya. Sebenarnya asal kalimah tuan-tuan dengar robbayana, robbayani, robbauna, apa dia punya asal, tuan-tuan? Ya, apa dia punya asal? Boleh kongsi tak word asal dia? Kan? Okey. Dia punya word asal dia apa? Kan sebenarnya, ya. Okey. Dia punya maksudnya adalah, okey, kita kata dia punya maknanya adalah kita kata ataupun asalnya adalah robba, kan? Robba ini dia punya asal. Ini robba ni dia tak dikena mengena dengan Tuhan, tuan-tuan, ya. Kalau yang Tuhan tu Robbi, ya, ini robba, ini satu perkataan ni, ini fi'il. Okey, fi'il. Okey, ini fi'il. Okey, dia punya maksud mendidik, ya, mendidik. Nampak tak ni, ya? Robba, Robbi. Tuan-tuan dengar tak tarbiyah? Melayu ada tarbiyah, kan, ya? Pendidikan, didikan. Daripada robba lah, mendidik. Fa'ala, ya, mendidik. Okay, so kita nak tahu, kan, kenapa Ustaz baca, kalau seorang tu kita baca, kenapa kalau seorang kita baca rob, ya, robbaya ni, kan, mana datang Ustaz yang kita kata, ya, robba ya, mana datang yang ya tu, kan, ya, lepas tu datang ni lagi, ni, kan, mana datang dia tu? Sebab kalau robba ni, tuan-tuan, robba ni kita tahu dia katakah, kan, sebab dia pattern dia katakah, sebab dia bentuk dia kosong lah, bentuk dia kosong, bentuk dia ikut bentuk yang macam ni, bentuk yang sebegini, ya, dia punya pattern dia kosong. Tapi kat ujung tak nampak baris atas lah, sebab ini ujungnya ni huruf sakit, huruf mat tu. Mana nak nampak dia punya baris atas? Kan, huruf mat alif, waw, ya, alif maksurah, tak nampak baris atas. Okey. Jadi kita faham kalau robba ni ada dhamir wa.
Kan seorang. Tuan-tuan seorang. Itu sebab kita tak baca kama robba ke, kita tak baca yang robba. Sebab robba ni dia seorang mendidik. Sedangkan yang mendidik kita ni tuan-tuan, ya, ketika kecil 2 orang kan, biasanya 2 orang lah. Okey. Satu ibu, satu bapa, so 2 orang, satu ibu, satu ayah. So tuan-tuan akan nampak kenapa kita baca Robbayani ni dia 2 perkataan. Dua macam ni. Sebab kenapa? Sebab tuan-tuan faham ni. Ni irhamni wajburni warfa'ni ni. Ni kan satu. Aku. Kan aku. Man datang Ustaz Robbaya ni. Ya, Robbaya. Tadi Ustaz ada cerita yang mendidik kita ni. Yang mendidik bukan huwa, maksudnya bukan huwa, dia saja. Robba tak sesuai. Ambil robba ni, ya, untuk kita nak kata mereka berdua, ibu ayah mendidik. Dan macam mana kita nak sebut robba mendidik, tapi ada dia berdua kan, ada ibu, ada ayah. Kita masukkanlah ikut yang ini tuan-tuan. Nampak tak ini? Ni. Kata nak ada 2 orang. Rumah 2 orang. 2 orang kan? 2 orang. Jadi bila 2 orang, ambil yang alif ni. Alif ni, okey. Jadi macam mana? Tambahkan alif, ya. Tapi tak baca robba. Yang alif maksurah warna hijau ni, bila dia melekat dengan alif, nak memberi makna 2 orang, huma, yang mendidik, satu ibu, satu ayah. Yang alif maksurah ini kita hidupkan dengan ya baris atas. Sebab ini kaedahnya kan. Sebelum alif kena baris atas. Sebab kita baca robbaya. Asal robba, ya. Nak kata 2 orang, robba tambah alif kan? 2 orang. Okey. Baik. Jadi yang tadi robba alif maksurah tu tukarkan kepada ya. Ya baris atas. Sebab sebelum alif kena baris atas. Tu yang kita baca robbaya. Yang tuan-tuan dengar robbaya, apa maksud robbaya? Apa maksud robbaya? Ya, dia berdua, ada huma dalam robbaya. Ada huma, robbaya ada huma. Dua. Ya, dia berdua. Ibu bapa, satu ibu satu bapa, dia berdua, ibu bapa telah mendidik. Tu sebab kalau tuan-tuan dengar, kalau yang doa ramai, sesuai tak robbaya? Ini ramai ni, imam ramaikan. Itu yang tak sesuai. Kalau dia baca robbaya na ke, dia tak masuk. Sepatutnya adalah perkataan dia. Ini kalau doa seorang, kan, seorang-seorang. Kita mohon ampunan untuk diri sendiri dan juga ibu bapa, seorang-seorang fardi. Kita baca robbaya, sesuailah Ustaz, sebab robbaya ni ada huma, dia berdua, satu ibu, satu ayah, ibu bapa aku. Ya, telah mendidik ni, baru tadi bincang ni. Kan. Baru tadi bincang ni. Ni ya, kalau kita tengok di sini, ni, okey. Bila waktu guna ni tadi kita bincang ni, ya, kalau melekat dengan fi'il. Tuan-tuan nampak tak? Kan, ni. Kalau melekat dengan kata kerja. Itu sebab guna ni. Tuan-tuan tak baca ya baris mati. Dia kaedah macam tu. Ya. Maksudnya robbaya ni tu 2. Robbaya dah settle, ya. Okay, seperti mana kama, ya. Kama seperti mana, ya, mereka berdua, ya, seperti mana robbaya, ya. Mereka berdua, ibu bapa
Ya, telah pendidikku, ya, ku. Kan ya, ku. Ya, ku. Ya, saghirah. Okey. Saghirah maksudnya apa? Okey, ketika ataupun ketika dalam keadaan ya sewaktu kecil. Kan saghirah. Ni yang saya kata dengan tuan-tuan. Banyak sebenarnya yang kita nak bincang, cuma saya tak waktu tak cukup tuan-tuan ya, kita nak bincang semua tu. Kita nanti akan bincanglah dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Yang ini kita habiskan dulu. Okey. Jadi at least tuan-tuan nampak kot kan ya. Dia punya gambaran bila kita baca tu kenapa baca Rabbi ya, Dhunubi, Hidayah macam tu lah sikit-sikit. Okey. Ini kalau seorang ya. Allahumma gfirli ataupun Rabbi gfirli Dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Kan kama rabbayani saghirah. Maksudnya wahai Allah ataupun wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku dan rahmatilah warhamhuma mereka berdua kama rabbayani. Biasa orang tertukar ini. Walidayya yang saya letakkan warna biru ni biasa orang tertukar ya tuan-tuan. Saya tak kata bukanlah biasa, kadang-kadang lah. Ya, tuan-tuan akan nampak. Ya, yang ini yang kritikal. Ini kritikal, warna biru ni kritikal. Kita nak kena go through wahid. Ni. Ni ini sikitlah. Okey, ni. Okey, ni. Yang item warna biru tu ya tuan-tuan li ya untukku B ya B lidayya huma ni saghira ni yang kita kena tukar-tukarlah kalau kita baca jamak ataupun kalau kita baca ramai. Kan sebab ini untuk seorang ni kan ya ini untuk seorang. So saya ringkaskanlah ya, tuan-tuan sebab waktu kita tak berapa ni sangat cukup. Okey, jadi saya bincang okey ini kalau tadi doa seorang yang ini tuan-tuan ni. Okey, kalau doa ramai-ramai saya cadang tuan-tuan kena tukarlah semua ni kan. Maksudnya kalau yang Allahumma ni boleh kekal, okey Allahumma ya Rabbi, kalau ini kita doa ya doa secara berjemaah kan. Macam mana kita nak tukar? Ya kalau Allahumma okey stay, Rabbi jadi apa? Kan kalau kami kita faham yang na ni kan. Na ya. Na. Okey, so kita baca apa? Okey, kita baca Rabbuna, kita baca apa tuan-tuan? Ini saya lalukan je. Tak ada bincang detail lah. Tadi dah bincang detail dengan tuan-tuan kan. Ini kita lalukan. Praktis. Rabbana. Ya, Rabbana. Okey. Rabbana. Ya, Rabbana gfir. Ni kita nak baca apa? Ya. Li. Macam kekok sikit kan. Sebab wahai Tuhan kami, ampunkanlah untukku. Macam tak masuk kan. Okey. So macam mana tuan-tuan? Ya, Allahumma Rabbana gfir. Kan? Okey, Rabbana gfirli. Lain bunyi itu. Ya, Rabbana gfir firlana. Kan lana. Tuan-tuan tahu ya kenapa guna la? Kenapa tak baca lina? Tadi dah bincangkan al-farqu. Ya. Al-farqu perbezaan antara la dengan li. Okey. Lana. Ya. Lepas tu kita nak baca apa? Ya. Zunu. Ya. Zunubina. Okay, Zunubana. Ya, Zunubana. Okay. Ramai kan? Ataupun dosa-dosa kami kan? Banyak. Okay, Zunubana. Okay. Dia sepatutnya ada cerita tu. Tapi saya hold dulu. Saya rasa dah over limit. Ni kira cukup lah dengan tuan-tuan. Ya, tadi dah kita bincang banyak tadi kan? Ya, Rabbi, Ighfir. Ya. Lali ya zunub tadi itu tuan-tuan ambil poin yang itu dulu. Okey. Doa ramai-ramai tuan-tuan macam mana ni kita lengkapkannya waliwa ya ini yang kadang-kadang dia
terlari kan dia punya bunyi dia tu. Sepatutnya apa? Kan ini kan kita baru belajar kan tadi kalau tuan-tuan doa kan tadi kita doa kalau walid satu bapa walid satu bapa, kalau dua walidani walidaini kan. Kalau ibu bapa banyak, contoh kita doa berjemaah kan. Takkan kot kita nak kata tuan-tuan wali walidaini ke wali walidaya ke kan. Kita akan sebut kalau banyak abiuna waliduna ataupun apa? Walidina. Kan walidina. Okey, saya ambil ya. Walidina. Tapi tu nak kena cerita sikitlah ya. Ya. Dia sepatutnya apa ya? Lidina. Dia begini, lidina na. Dia asalnya macam ni tuan-tuan. Kan? Ya. Yelah kan kita doa ramai. Kan kita doa ramai. Dan ampunkanlah dosa li ya. Untuk walidina ya. Walidina. Ibu bapa na. Sini macam pelik je ustaz kalau gabung ni. Kan kalau gabung ni dapat macam mana? Walidi nana pula. Apa yang kita kena buat tuan-tuan? Jangan lupa. Jangan lupa apa tu? Tadi baru bincang dengan tuan-tuan kalau perkataan itu nak jadi mudhaf kan? Bersandar kepada selepas contoh walidina sekarang ibu bapa al-maklumlah kita doa berjemaah takkan kot kita nak baca walidai ke lagi kan, mestilah walidina ya. Ina okey, doa berjemaah walidina. Tapi kenapa gabung tuan-tuan? Ustaz guna na kami okey, kenapa gabung walidina na? Kenapa jadi macam tu tuan-tuan? Tadi dah bincang. Kita kena ada buang nun ni, hazaf nun kat sini. Kenapa? Sebab walidina ni ibu bapa, dia mudhaf. Mudhaf ni tak boleh ada apa, buang alif lam, buang tanwin, dan kena buang nun. Nun jamak. Tu sebab tuan-tuan dengar ada satu nun je. Kenapa buang nun? Sebab mudhaf. Kedua, ibu bapa siapa ni? Ibu bapa kami. Nah, ibu bapa kami. Okey, nunnya kena buang. Pada walidina tadi nunnya dibuang. Bila nunnya dibuang, bila gabungkan itu yang dapat apa? Lidina. Tu tuan-tuan saya buat tajuk hari ni apa? Bahasa Arab melalui penghayatan doa. Kita hayati doa kita tuan-tuan. Ya. Allahumma ighfir lana, Rabbana ighfir lana dhunubana, ya. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami walidina, ya. Kadang-kadang tuan-tuan dengar apa? Kadang kita dengar ya, walidaina. Saya tak katalah itu ada apa kiranya ada kesilapan lah kat situ. Kan ini ibu bapa ramai. Tuan-tuan dah tahu dah apa maksud di sebalik walidi na. Ada berapa tu ya, dan dosa ibu bapa kami. Doa, biar doa kita baca doa kita tahu apa yang kita doa. Tuan-tuan. Barulah kita berfokus dalam ibadah kita tu. Baru kita dapat rasa halawatul ibadah, doa pun faham apa yang kita baca. Bukan lalu macam tu je. Kan? Okay, samalah kat sini tuan-tuan perasan kat sini kan kita dah doa ni. Tadi ya, wahai Tuhan kami, ampunkanlah. Ya, ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami ya, dan dosa liwalidina ya, dan dosa kedua ibu dan dosa
ibu bapa kami ramai kan, ibu bapa kami, ya, warham, okey, warham, takkan huma lagi, akan huma maksudnya mereka berdua, kan kita nak sebut dan okey, dan rahmatilah kan, ya, dan rahmatilah, ya, kita dalam emergency time ni tuan-tuan, ya, dan rahmatilah, ya, dan kasihilah oleh engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Nak baca apa kalau doa berjemaah? Warhamhuma lagi ke tuan-tuan? Warhamhum, kan, warhamhum, begitu, ya. Tu sebab tuan-tuan dengar saya biasa doa begitulah, ya, Allahumma ighfir lana dzunubana, ya, wali walidina warhamhum, dan rahmatilah oleh engkau Allah akan mereka, yakni ibu bapa kami ramai, ibu bapa saya, ibu bapa tuan-tuan, semua. Hum lah. Kan? Hum ni kan untuk ramai kan? Okey? Ramai. Ya, okey. Baik. Kama, ya. Okey, kama. Ya, dan rahmatilah mereka berdua, dan rahmatilah mereka semua, kama, ya, seperti mana ataupun sebagaimana, ya, sebagaimana, ya, sebagaimana ataupun seperti mana, takkanlah, ya, tuan-tuan nak baca Rabbaya ni ke ataupun Rabbaya, dia tahu Ustaz kalau ni tadi ni aku, ni aku seorang, untuk melekat dengan fi'il, ni aku seorang melekat dengan fi'il, so mungkin kita guna na kot, ya, na, ya, kama rabbayana, kan contohnya, boleh tak? Ni pun tak berapa sesuai lah, tuan-tuan kan tak berapa sesuai, sebab ini maksud saya kalau contoh kita berdoa secara berjemaah, secara ramai, jadi ibu bapa tu macam-macam banyak kan, jadi takkan nak kata Rabbaya, sebab tuan-tuan tahu Rabbaya ni asalnya apa tadi? Rabba, okey, kita nak kata mereka kan tuan-tuan, mereka, kita nak ambil yang mana ni? Kan kita nak ambil yang mana? Kita ambil lah tuan-tuan pada ni ustaz kita nak kata, kalau tadi Rabba dia ada wa, dia kalau doa seorang-seorang, Rabbaya dia berdua, huma, yang ini yang saya letakkan star ni tuan-tuannya, dia berdua, ya, ibu bapa, dan kalau kita nak kata mereka kan, mereka, ya, ibu bapa yang ramai, so kita akan gunakan yang mana? Ya, kita akan gunakan yang ada waw alif ni, kan, sebab nak ada makna mereka lah, okay, nak ada maksud fi'il tu ada maksud mereka, hum. Biasa tuan-tuan dengar apa? Rabbayau, ke macam mana kan, dia bila tuan-tuan nampak dia asal Rabba begini, ya tuan-tuan, okay, bila dia asal Rabba begini, ya, bila lekat dengan waw alif tu, okay, bila lekat dengan waw alif, yang alif maksurah ni, yang saya letakkan warna kuning ni kan, alif maksurah ni terus digugurkanlah. Maksudnya bila Rabba mendidik, bila nak melekat dengan waw alif untuk tujuan memberi makna mereka, maka kita kata kita gugurkan yang alif maksurah ni, okey, gugurkan alif maksurah dan kita gabungkan dengan waw alif, dapat apa? Okey, dapatlah Rabbau. Apa makna Rabbau tuan-tuan? Daripada Rabbah, apa maksud Rabbau? Bila madhi ada tambah hujung waw alif, ada dhamir hum kan, ya, ada dhamir hum. Apa maksud Rabbau? Ya, Rabbau bermaksud
Mereka ni apa? Yang walidina tu. Betul. Rabbau tu ada mereka, mereka ni siapa? Walidina tu. Ibu bapa. Mereka apa? Kan mereka ya telah mendidik kan ya. Seperti mana ya? Mereka telah mendidik. Ini mendidik. Ya, bila rabbau ni tuan-tuan, kita ambil kalimah rabbau ni. Okey, rabbau. Ya, rabbau mendidik siapa? Akan mendidik kami kan? Ya, mendidik kami. Jadi bila kita nampak begitu ya, rabbau, rabbau, maka kita pun kata kat sini lah ya rabbau. Ya, rabbau. Ya, sepatutnya ada alif kan? Tapi alif tu dibuangkan. Tuan-tuan nampak kat sini, dia ada alif ni. Yang saya petakkan ni alif ni, buang. Kalau nak lekat dengan apa-apa. So itu yang ada tulisan dia buang. Dapat ni. Nah. Apa maksud rabbauna? Apa makna rabbauna tuan-tuan? Jelas tak malam ni? Rabbau satu, mereka telah mendidik. Ibu bapa. Itu sebab doa jamak, kita baca apa? Rabbau. Bukan rabbayani. Bukan rabbayana. Rabbaya berapa orang? 2. Rabbau ramai. Mereka telah madi, telah mendidik. Salah satulah tengok. Nanti baru tuan-tuan jelaskan. Okay, mereka telah mendidik siapa? Kami ya. Yang berdoa berjemaah ni mendidik kami ya. Telah mendidik kami ya. Telah mendidik kami ketika kecil. Kenapa tak baca Ustaz Saghira? Saghira ni seorang, saghir seorang, satu, mufrad, saghir. Kalau banyaknya sigar. Saya tunjuk. Cukuplah takat tu dulu tuan-tuan. Ya. Rasanya bagi saya itu pun dah banyak. Ya, banyak manfaat yang kita boleh dapat. Nampak tak kat sini? Ini bukan saya tulis saghir seorang. Itu yang pelik lah kan tuan-tuan kalau baca ya. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna, berjemaah dah okey dah ni, ramai ya. Ibu bapa kami, mereka mendidik kami saghirah. Dia jadi tak cantik lah kan maksudnya. Doa tu jadi kurang cantik lah maksudnya. Kan sebab saghirah ini ya, ketika kecil ni ya, rabbawna, mereka ibu bapa telah mendidik kami yang berdoa ramai-ramai ni secara berjemaah, mendidik kami ramai-ramai ni ketika kecil. Jadi yang kalimah kecil ni, saghir itu isim memberi makna kecil, dia pun kena bentuk banyaklah. Kan tu sebab kita baca apa? Kita baca apa tuan-tuan? Sighara. Sighar nampak? Al-jama'. Saghir satu. Jama' sighar. Sebab tuan-tuan dengar sighara. Inilah tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar, cuba perhatikan kalau solat berjemaah tu macam mana kita boleh baiki doa kita kan. Kalau ramai macam inilah ya. Allahumma ighfir lana ataupun Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami ramai, dan rahmatilah engkau akan mereka kama rabbawna, seperti mana mereka mendidik kami shighara, ketika kami kecil-kecil ramai. Sebab tuan-tuan dengar tadi saya kata apa? Isunya pada li seorang, lana ramai. Dunubi seorang, dunubana ramai. Waliwalidaya seorang, ramai, lidina. Warhamhuma seorang, ramai warhamhum. Rabbayani seorang, mereka berdua. Rabbayani mereka berdua. Rabbaya ni mereka berdua didik aku.
Kalau ramai, rabbauna, mereka. Hum, rabbau, mereka. Hum, didik kami. Saghira, seorang. Sirara, ramai. Okey, tuan-tuan. Saya kira cukup untuk takat dulu. Kita akan sambung lagi pengajian kita pada minggu hadapan. Hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr. Insan la fi khusr alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Sama-sama kita kongsi ilmu malam ni. Minggu depan kita insya-Allah berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz.